Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar? Okey, clear. Alhamdulillah. Okey. Jadi terima kasih kepada kita punya MC kita hari ini. Memang cukup power lah. Saya selama saya dalam industri orang kata latihan ini, kita berjumpa dengan MC yang hebat-hebat macam saudara Muhammad lah. Santai saja, tapi orang kata memenuhi cita rasa. Itu yang hebatnya hari ini. Okey, macam saudara Muhammad cakap, saya dalam sebagai speaker lebih kurang dalam 20 tahun, 21 tahun di dalam industri ni. Tapi ini kali pertama lah, kira kalau nak ikutkan ni kali pertama saya bercakap, orang kata membuat latihan, jadi speaker secara online. Jadi benda ni benda baru juga bagi saya. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan, anda yang sedang menonton ni, kalau anda rasa macam orang kata satu perkara baru yang anda tak biasa, jangan risau. Sebenarnya bukan dia tak biasa. Semua orang tak biasa kat sini. Ini adalah norma baru hari ni. Kalau sebelum ni saya bercakap, saya terpaksa kena tinggalkan anak isteri, saya bercakap sampai ke Thailand, saya bercakap sampai ke Vietnam, ke Cambodia. Kalau sebelum ini saya peluang berjumpa dengan keluarga lebih kurang dalam sebulan tu 4 ke 5 hari saja. Yang lebih tu saya terbang. Jadi sebelum ini. Tapi bila datangnya pandemik ini, perjalanan kita terhad sikit. Jadi bila terhad itu tak boleh nak keluar dengan PKP-nya, tak boleh keluar negara. And then kalau keluar pun banyaklah syarat-syarat kena kuarantin dan sebagainya, maka saya pun sedikit demi sedikit saya pun belajar silau. Okay? Saya pun belajar tentang dunia online ini. Jadi bercakap dengan online, saya belajar daripada live. Saya buat live setiap hari, di YouTube, di page saya. Okay? Jadi memang agak kalau pertama sekali agak memang masih banyak kekurangan lagi, agak janggal lagi. Saya masih dalam proses cuba menguasai orang kata teknologi ni. Tapi yang pastinya hari ni setiap perkara berlaku tu pandemik kita. Apa yang berlaku tu pasti ada hikmah dia. Hikmah dia hari ni bila saya belajar tentang online ni, saya boleh bercakap daripada rumah saya. Walaupun banyak jemputan-jemputan, walaupun banyak program-program, tetapi satu hal saya tidak terpisah dengan anak dan isteri. Itu yang paling nikmat lah. Dan Alhamdulillah, terima kasih Allah mendorongkan hati saya bersama-sama dengan Royal Q. Okey, sedikit sejarah saya dengan Royal Q. Saya sebenarnya pada bulan 5 saya mendaftar sebagai ahli, maknanya saya menyewa Q pada bulan 5 tahun lepas. Sebenarnya dah lama. Itu pun atas orang kata invitation kawan kita punya Tuan Izwan, dan yang datang pada saya pun Tuan Hafiz DeFi yang akan buat sharing malam ni orang yang bertanggungjawab untuk yang memperkenalkan saya dengan Roy Q lah. Serius, saya bagi tahu apa yang saya rasa. Okey, yang pertama saya bagi tahu, saya sebenarnya fobia dengan program-program online ni. Pasal kita tengok dekat pasaran macam-macam masalah, macam-macam program-program akhirnya terciduk. Betul tak betul? Jadi kalau saya rasa ramai juga yang kat sini yang mungkin juga datang tengok ni sekadar datang untuk nak tengok apa benda lah program ni. Ini pun sama dengan program-program lain. Ini pun ini tak lama 2-3 bulan pun melingkup je. Saya pun berfikiran macam anda. Jadi kalau anda berfikiran macam tu, saya rasa anda tak salah pun. Pasal kita kena ada waspada. Pasal banyak sebelum ni yang program-program itu. That's why saya meninggalkan industri networking ataupun network marketing ini hampir 3 tahun. Dan saya mengambil masa daripada bulan 5 saya join atas sebab kerana saya menghormati kawan saya yang invite, dan saya mengkaji. Saya tengok sistem, saya try dulu masukkan duit, sehinggalah saya bergerak betul-betul. Sebenarnya saya bergerak hujung bulan, kalau tak salah hujung bulan 11, lebih kurang dalam bulan 12, lebih kurang dalam 1 bulan saja saya terjun serius di dalam Royal Q ni. Setelah orang kata apa, saya mengkaji, saya tengok dekat mana pro and con dia, dekat sebenarnya kita tak nak
Kita tak nak makin, kalau dah tengok pun janggut pun makin putih. Bermakna saya makin tua. Yang awak pun, yang dalam ni pun makin tua. Tak ada orang reverse ilmu. Jadi, bila dah tua-tua ni kita kena penghayatan tu kena lebih sikit. Kita takut, saudara. Kita takut. Saya cukup takut kalau tersalah cakap, sebab saya yang bercakap, orang join dan program tu program yang merugikan orang dan saya cukup takut. Kerana ini dalam usia saya 40-an ini, dipanggil ini sisa-sisa. Ada orang panggil 40-an ni, orang kata hidup baru bermula, tapi bagi saya sisa-sisa lah. Daripada saya lahir sampai sekarang, pejam celik 40 tahun dah. Pejam celik 40 tahun dah. Bermakna kalaulah ikutkan umat Nabi Muhammad ni, dia punya lingkungan umur 60 lebih ke 70 tahun. Makna ada sisa 20 lebih tahun je. Kalau pejam celik pun rasa 40 tahun kejap je. Kalau balance lagi 20 tahun, 25 tahun tu jam. Rasanya lebih cepat betul. Jadi kita pun that's why saya sangat teliti dalam menilai sesuatu program untuk saya sampaikan. Saya sangat takut. Pasal dalam dunia ni tuan-tuan, kalau kita bercakap hari ni, kita boleh buat alasan 1001 alasan pada orang lain. Kita boleh buat 1001 alasan pada orang yang kita sponsor ataupun kita invite tu. Tapi kat dunia mungkin kita lepas, tapi bolehkah kita memberi alasan yang sama bila berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti? Jadi itu cukup takut. Jadi hasil daripada kajian saya, hasil daripada penelitian saya, alhamdulillah saya nampak sekarang ini Royal Q the best platform yang ada secara online hari ini. That's why hari ini saya bermula pada bulan 12 itu saya full. Kalau anda nak tengok di Clubhouse, saya setiap hari saya ada. Kerana bila anda dah tahu dan anda dah jatuh cinta dan anda dah membuatkan ramai orang bahagia. That's why hari ini saya makin lama orang kata cinta tu makin mekar. That's why hari ini kalau anda tengok bercakap ini, saya bukan bercakap dengan mulut, saya bercakap daripada hati saya. Saya nak sampaikan apa yang saya rasa. Kalau anda rasa hari ini okey, sambut salam saya, kita bersama-sama dalam sebuah keluarga Royal Q. Tapi kalau anda rasa tak sesuai untuk akulah, mungkin tak habis, it's okay, no problem, kita jumpa boleh tegur-tegur, sikit pun tak kecil hati, no problem. Jadi saya hanya menyampaikan dan yang membuka hati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi itu saja mukadimah saya. Jadi hari ini saya akan bercerita tentang program Royal Q hari ini. Okey, kita simple saya share screen ni, kalau ada kesilapan apa pun kita minta maklum lah. Maybe saya ni orang tua. Jadi orang tua ni kadang-kadang dia baru-baru nak belajar teknologi, dah tua dah baru nak belajar teknologi. Boleh dengar Okey. Jadi hari ni kalau kita tengok program kita hari ni, ini nama dia Royal Q Malaysia. Ini the best crypto trading. Jadi apa ini Royal Q sebenarnya? Okey. Pertama, sebelum kita nak kenal apa itu Royal Q, saya nak ceritakan Royal Q ini dia berkait rapat dengan trading mata wang kripto. Jadi sebelum saya melanjutkan lagi cerita saya tentang Royal Q ini, apa lebih baiknya saya memberi sedikit penerangan tentang asas mata wang kripto ni. Dan saya yakin ramai juga ni otai-otai kita dah tahu, cuma ada juga yang tak tahu, maka saya mengambil jalan tengah untuk bagi tahu juga. Okey. Jadi apa itu mata wang kripto? Mata wang kripto ni kalau kita tengok dekat sini, mata wang kripto ni mata wang digital atau mata wang kripto ini berfungsi sebagai medium pertukaran menggunakan teknologi kriptografi. Jadi dia bermula sejak daripada tahun 2009. Mata wang kripto yang pertama yang keluar pada tahun 2009 adalah Bitcoin. Ada orang panggil mothers of coin, ibu kepada sebagai jenis coin. Kalau anda tengok juga hari ini ada berbelas ribu kripto di pasaran, tapi 2009 Bitcoin ni adalah kripto yang pertama hari ini muncul di pasaran hari ini. Okey. Dan saya nak tanya, saya nak simpulkan pada tuan-tuan dan puan-puan semua hari ini, apa yang orang suka sangat tentang kripto? Apa yang kita cerita panjang-panjang tentang, apa yang kita boleh simpulkan dengan kripto? Okey, pertama sekali, kripto ni setelah kalau kita buat kesimpulan apa itu kripto, orang suka kripto. Kripto ni adalah berbicara tentang kebebasan. Semua orang kat sini suka nak bebas. Sukakan kebebasan. Ke ada orang yang kat sini yang tak suka bebas? Kalau boleh saya tak nak bebas ni, biarlah dia saya terkurung dan terkurung di dalam bilik. Saya tak suka bebas. Ada orang sini tak suka bebas. Kalau ada, mungkin tempat ini tak sesuai untuk anda. Tapi saya yakin semua orang sukakan kebebasan. Kerana hari ini, okey, kriptografi ini kenapa bila kita tentang kebebasan ni, kerana dia menjalankan konsep decentralized. Kalau anda tengok,
kawalan berpusat ni kalau saya, okey, sekejap saya nak apa? Alright, draw kat sini. Okey, anda tengok kat sini, kawalan tidak berpusat decentralized. Kerana hari ni, kalau kita tengok sebelum ini, bila kita cerita tentang keuangan, mata wang fiat, biasanya dia berkonsepkan centralized, maknanya berpusat. Contoh macam ringgit Malaysia lah. Ringgit Malaysia dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia. Jadi apa-apa transaksi, apa-apa duit keluar dan masuk dikawal selia oleh satu badan sesebuah negara. Jadi tak ada pro and con je lah. Jadi kalau kadang-kadang kalau duit masuk dengan banyak pun dalam duit kita, kadang-kadang pun boleh disiasat. Dan kalau meragukan akaun kita boleh di freeze dan sebagainya. Tetapi dalam kripto ini decentralized, tiada badan ataupun tak ada organisasi yang mengawal tentang kripto. Dia berjalan secara teknologi kriptografi. Dan dia menggunakan konsep pengeraan matematik. Dan yang kedua, apa yang boleh saya simpulkan tentang kripto ini adalah ketelusan. Orang suka bebas, orang suka telus. Kerana kripto hari ini dia menjalankan konsep kriptografi hari ini yang menggunakan konsep pengeraan matematik. Dan hari ini setiap kripto, kalaulah kripto ini ke mana dan dari mana transaksi itu, kalau kita nak cek lah, kalau kita nak cek dari mana ke mana kita boleh tahu. Sampailah dari mana ke mana, daripada point A sampai point Z kita boleh tahu. Dan ada yang saya pernah dengar saya tengah menonton satu video, dia kata kalaulah sesebuah negara menggunakan konsep kriptografi ini dalam sistem keuangannya, pasti negara itu tak ada orang yang boleh selewek. Kerana every single cent, tak kisah berapa kecil pun amount itu boleh ditrace dari mana dan ke mana. Itu yang bestnya hari ini. Jadi orang kata lebih ketulusan, dan saya yakin kat sini ramai orang nak ketulusan. Tapi ketulusan dan kebebasan. Jadi itu tentang kripto lah, sedikit tentang kripto, okey? Alright. So hari ini apa yang kita buat dalam Royal QR ini, kita mendagangkan, kita buat dagangan macam mana nak apa dia ni? Kita buat dagangan kripto. Saya minta maaf, saya pakai laptop. Jadi dia punya apa sikit tak apa sangatlah. Alright. Dan hari ni kalau kita tengok okey, maaf okey. Di dalam kripto di Malaysia ini, kalau kita tengok pendedahan tentang cryptocurrency ini amatlah sedikit. Dan kalau kita tengok, kalau saya pernah baca satu artikel, lebih kurang dalam 3% sahaja orang yang mendapat pencerahan yang orang tahu tentang kripto. Itu pun daripada 3% tu bukan semua yang tahu habis. Dengar pernah bila dia buat ikut kajian, dia dengar ujung-ujung telinga je cerita tentang kripto ni. Okey. Jadi kalau di Malaysia ni memang asing. That's why hari ni kalau kita cerita dekat Malaysia, kita bercerita dekat Malaysia, ramai belum habis cerita lagi. Ini tak boleh ni, skim cepat kaya ni. Belum cerita crypto scam, Bitcoin scam. Saya nak bagi tahu kat orang, sebenarnya yang crypto ni tak scam. Yang scam tu adalah program. Contohnya saya nak tunjuk, macam di Malaysia dulu ada program Pak Mantelo tu. Okey, ingat tak ada program Pak Mantelo, skim cepat kaya Dia menggunakan currency yang maknanya untuk menjalankan program itu dia menggunakan ringgit Malaysia. Maknanya transaksi yang digunakan dalam ringgit Malaysia. Dan sehinggalah program itu berjalan berkembang, akhirnya tutup dan ramailah orang terciduk, ramai orang yang rugi dalam skim Pak Mantelo. Saya nak tanya satu soalan. Dia menggunakan Pak Mantelo, menggunakan transaksi menggunakan ringgit Malaysia. Yang haram, yang berdosa, yang salah itu program skim Pak Mantelo ataupun ringgit Malaysia? Okey? Jadi of course jawapan dia yang salah itu program. Ringgit Malaysia tak salah, dia hanya digunakan sebagai transaksi. Begitulah juga ceritanya tentang program-program yang ada di luar sana yang menggunakan cryptocurrency atau yang menggunakan Bitcoin. Bitcoin hanya sekadar dia digunakan sebagai satu menggunakan untuk transaksi. Kalau sebelum ni orang gunakan ringgit Malaysia je ni. Okey, clear ya kat situ. Alright. Dan kalau kita cerita dekat Malaysia hari ni masih sikit lagi. Dan anda sebenarnya sangat-sangat bertuah, dan anda yang datang hari ini lebih kurang dalam 371 orang yang datang pada hari ini, yang join Zoom kita hari ini.
sebenarnya orang yang bertuah dan orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukan kerana hari ini kita datang, kita pandai, kita apa, sebenarnya Allah melorongkan kita hari ini. Allah yang bantu kita, Allah yang pilih kita untuk kita ada, untuk dapat ilmu. Sekurang-kurangnya hari ini kita dapat ilmu tentang cryptocurrency. Okay. That's why hari ni kalau anda tengok di luar negara, sebenarnya kalau di Malaysia ni sikit, di luar negara ni tentang cryptocurrency ni dah meluas. Kalau anda tengok di majalah, saya tunjukkan di sini majalah Forbes. Anda boleh tengok di majalah Forbes hari ni. Di majalah Forbes hari ni orang cerita tentang crypto secret billionaire. Dan anda tengok kalau di TV, orang dah hari ni kalau di luar-luar, saya rasa cerita tentang billionaire crypto ini sudah biasa. Ini dah biasa. Cuma kalau kat Malaysia ni tak biasa. Tapi insyaAllah lagi biasa. Pasal Malaysia ni dia lambat sikit. Dia tunggu anda yang bawa. Jadi kat situ. That's why hari ni kalau anda tengok Royal Q, tanyalah dengan orang yang introduce anda. Di Malaysia hanya ada 3 V6. Sehingga hari ni, sampai hari ni ada 3 V6. Tapi rangkaian mereka yang paling besar di Nigeria, di Brazil, di India, di Amerika. Network beliau ni di Indonesia besar di luar negara berbanding dengan dalam Malaysia. Pasal hari ni, pasal pendedahan tu lebih. Tapi hari ni tak apa. InsyaAllah lepas anda yang tengok, anda lah yang bawa perubahan dan anda lah yang hari ni yang akan memperkenalkan cryptocurrency ni dengan secara lebih positif pada orang lain. InsyaAllah. Okay. Jadi kalau kita tengok gambar di sini, saudara. Allahu Akbar. Okay, kalau tengok gambar yang saya Maklum lawan tua buat. Okey, kalau anda tengok gambar okey. Kalau anda tengok gambar di sini ini gambar ni. Gambar di sini. Ini Elon Musk saudara. Hari ni yang saya tunjukkan gambar ni adalah gambar orang yang terkaya di dunia. Anda tahu tak hari sebelum ini beliau ni Elon Musk ni dia CEO kepada Tesla. Okey. Tesla yang kereta elektrik itu. Dan kalau anda tengok pun kereta Tesla ini memang pasaran dia untuk orang-orang yang high end saja, orang-orang kaya. Jaranglah kita jumpa kereta Tesla di luar. Nak katakan hari ini dia boleh menjadi orang terkaya di dunia dengan penjualan Tesla semata-mata jauh panggang dari api. Tapi hari ini anda tengok sebelum ini nama-nama besar sebagai top 10 orang yang terkaya di dunia, Bill Gates, Jeff Bezos, dan itu nama-nama yang popular lah. Dan Elon Musk ni dia tak termasuk pun dalam billionaire club sebelum ini. Tapi semenjak dia menceburkan diri dalam dunia kripto bila dia tweet, dia keluarkan statement bahawasanya dia akan menerima Dogecoin untuk transaksi pembelian dan urus niaga dengan Tesla. Maka dekat situ orang pun mula, wah, syarikat gergasi Tesla pun boleh terima kripto. Yang tu dia start tu, dia memang kerja dia speculate je. Itu nanti kita dalam yang lain. Dan akhirnya berapa lama dia duduk, hari ni dia menjadi orang terkaya di dunia dengan aset bernilai 300 bilion. Tempat kedua, aset dia bernilai 100 bilion. Bermakna gap di antara tempat pertama dan tempat kedua tu 3 kali ganda orang tempat kedua baru sama dengan aset. Power tak power hari ni. Jadi hari ni benda ni kalau di luar negara dah terbukti, di Malaysia pun dah terbukti, cuma tak ramai lagi penyertaannya, tak ramai lagi orang yang tahu tentang kripto ini. Jadi anda ni orang yang terpilih, jadi kita teruslah dengan cerita tentang kripto ini. Okey. So boleh tahan. Okey. So bila kita cerita tentang kripto, saudara, sebenarnya kripto ni luas. Kalau saya cerita tentang kripto sebenarnya 3 hari 3 malam pun tak habis. Cuma kita ringkaskan. Macam-macam cara untuk anda menjana keuntungan, menjana duit di dalam, menjana keuntungan dalam industri kripto ini. Ada orang yang pertama, kalau kita tengok cara yang pertama, dia melombong kripto. Dengan cara dia melombong kripto. Melombong kripto, yang ni mesin-mesin kripto lah. Kalau anda tengok di belakang ni, ini mesin-mesin kripto. Sebelum terlupa, saya nak beritahu, kalau sekiranya anda nak tengok dengan lebih luar, dengan lebih jelas lagi, anda boleh orang kata sengatkan handphone anda, jadikan dia melintang. Jadikan dia melintang. Jadi pasal saya buat presentation menggunakan laptop hari ni, jadi dia punya gambar tu dia melintang. Jadi kalau anda bagikan handphone anda jadi melintang, jadi lebih jelas lah apa yang saya screen yang saya sharekan ni. Okey.
Pertama ada orang melambung kripto hari ni, tapi saya tak nak cerita tentang lambung kripto, saya nak tunjukkan, saya tak nak ulas yang lebih panjang. Dia menggunakan pakai mesin, mining machine. Okey. Yang kedua, ada golongan yang menjana keuntungan dalam kripto ni dengan dia jadi hodler, dia menyimpan kripto. Dia beli kripto daripada koin-koin yang daripada tak listing, koin CPO, dia beli koin-koin awal, dia menyimpan sehingga koin tu naik harga macam Shiba Inu dan sebagainya, and then dia jual. Okay? Dan ada yang kita nak ceritakan hari ini adalah teknik penjanaan keuntungan yang paling menguntungkan di dalam kripto, iaitu mendagangkan kripto ataupun dia panggil crypto trading. Selain itu ada NFT. Kalau anda tengok kat sini NFT. NFT ni sekarang ni dah ada dengan dia menjual hasil seni, dia boleh orang-orang seni lah nak jual gambar dan sebagainya. Itu nanti kita akan adakan kelas yang berasingan. Dan sekarang ni orang cerita tentang metaverse. Kalau anda tengok kat TV, sekarang ni di TV pun banyak cerita tentang metaverse, di YouTube. Dan sehingga kan hari ni Facebook group pun hari ni dia tukarkan dia punya nama kepada Meta. Jadi di metaverse ni ada orang beli, ada anda tengok tak dalam berita yang katanya ada daripada orang yang beli kapal online. Kapal di dalam ruangan metaverse tu, dia bukan kapal yang besar, kapal macam cerita macam Roblox tu, dia beli dalam online je. Kapal itu berapa puluh juta. Ada orang beli sekarang ni sekarang ni dah banyak beli tanah, beli kawasan buat bangunan di dalam metaverse. Di metaverse ni dunia maya itu. Okey. Jadi banyak ini, tapi hari ni saya nak tekankan tentang mendagangkan kripto. Okey. Jadi bila kita cerita tentang dagangan kripto ni tuan, adalah satu perkara yang paling menguntungkan. Yang paling mudah, anda boleh bermula dengan berapa pun modal anda, dengan sikit pun tak apa, banyak lagi bagus. Cuma untuk sebelum ini, untuk menjadi kripto trader, untuk menjadi pedagang kripto, untuk anda nak trade kripto ini, pertama sekali anda kena kena spend banyak duit untuk belajar dahulu. Kena cari ilmu dulu. Ada orang yang menawarkan kursus untuk mengajar anda how to trade the crypto, macam mana nak trade di Binance, macam mana nak trade di exchanger ni. Ada yang dicas untuk kelas saja 45,000. Itu pertama. Yang kedua, bila anda dah belajar, anda kena membuat analisis pula. Anda kena tengok market, kena tengok pattern, kena tengok chart dan sebagainya. Anda kena buang masa sikit. Mungkin anda kena belajar 2-3 bulan, anda kena menilai. Tak boleh kita terus masuk je, mana anda kena nilai. Anda kena buat analisis sikit. Jadi tadi duit dah keluarkan. Yang kedua, masa anda dah kena spend time sikit. Dan yang ketiga, anda kena buang duit dan masa. Orang kata membayar yuran kebodohan. Nampak gayanya macam kasar, tapi tak kasar pun sebenarnya. Yuran kebodohan ni dalam proses kita nak menjadi pakar dalam satu-satu perkara, kita kena try and learn. Maknanya biasa kalau kita masuk position, alamak salah pula, rugilah pula, it's okay, tak apa. Itu biasa bagi seorang trader nak belajar. Jadi kalau anda buat secara manual, kalau anda rugi pada saat-saat awal, it's okay, no problem. Itu biasa. Cuma itu try style yang tradisional. Jadi bila dah kita tengok hari ni, ramai orang nak berdagang kripto tapi tak ramai orang yang nak belajar. Ramai orang nak menjadi kripto trader tapi tak ramai orang yang berani untuk spend masa untuk buat analisis dan sebagainya. Ramai orang yang nak untung dalam mendagangkan kripto tapi tak berani untuk membayar yuran kebodohan, yuran try and learn itu, tak berani nak membayar itu. Jadi setelah orang tahu benda ni, trading ini hebat, dia memang boleh buat duit, tetapi orang tak sanggup pada awalnya, maka tercetuslah idea daripada tim Royal Q hari ini mencipta satu aplikasi yang dinamakan Royal Q ini untuk membantu kita untuk menjadi pedagang kripto tanpa kita melakukan 3 perkara tadi. Pertama, anda tak perlu buang duit untuk pergi belajar. Yang kedua, anda tak perlu nak buang masa untuk membuat analisis, nak faham pattern chart dan sebagainya. Dan anda tak perlu bayar yuran kebodohan semua. Dan hari ini dengan adanya Royal Q punya aplikasi ini, memudahkan anda semua. Maknanya anda tak perlu nak belajar pun, anda boleh. Anda kalau katalah Royal Q ni, dia bagus tak bagus, dia bagus macam mana. Untuk anda kata kalau anda tak ada knowledge pun tentang trading,
malah anda baru-baru ataupun tak ada knowledge pun tentang kripto. Tetapi kalau anda faham, anda follow sahaja step daripada dalam Royal Q ini, walaupun anda tak reti tentang kripto, anda tak pakar tentang kripto, anda masih mampu buat profit setiap hari. Itu yang bestnya. Ada pula orang tanya, oh yang ni untuk orang yang tak tahulah, untuk beginner lah. Kalau untuk orang tahu, apa cerita? Kalau untuk orang tahu, saudara, kalau sekiranya anda seorang trader, memang saya ni daripada dulu dah 20 tahun ataupun daripada 2009, daripada 2015 saya trade sampai sekarang 2021, lebih kurang dalam 6 tahun dah saya. Takkanlah saya dah belajar macam-macam, saya tiba-tiba saya tak nak gunakan ilmu. Bukan tak nak gunakan ilmu, tetapi kalau anda seorang trader pun, anda Royal Q juga akan banyak membantu anda untuk membuat trade anda secara manual. Maknanya yang trader, pasal dekat dalam Royal Q anda boleh buat macam-macam style. Trading style ni macam-macam, saudara. Dia ada rimau mengamuk lah, ada yang panggil apa nama trading style, tendangan tanpa bayang lah, teknik harapan lah dan sebagainya. Anda boleh lakukan dengan Royal Q, malah benda tu lebih memudahkan lagi. Kalau anda nak buat layer Royal Q, everything dah clear kan untuk anda. Jadi, so anda pakar pun bagus untuk dalam anda join Royal Q, anda tak tahu apa-apa dan baru nak belajar pun, ini tempat yang terbaik untuk anda. Okey, itu pengalaman dalam Royal Q. Okey, ini cerita tentang bagaimana apps ni terjadilah registerednya di California. Jadi kita tak apa. Dan apa itu Royal Q, saudara? Royal Q ni saya nak bagi tahu anda, sebenarnya Royal Q ini adalah satu aplikasi apps di dalam phone anda. Anda boleh tengok phone anda. Kalau anda tengok phone, di dalam phone anda ni berpuluh-puluh apps. Berpuluh-puluh app. Tapi kebanyakan apps yang ada pada dalam phone anda tu semua apps buang duit. Betul tak betul? Semua apps keluarkan duit. Maknanya gunakan perkhidmatan ni, buat shopping, semua keluar duit. Tapi apps yang masukkan duit tak ada. Tapi hari ni Royal Q ni apps sama, cuma dia ni financial apps. Dia membantu anda untuk menjana income, menjana pendapatan untuk anda. Untuk dah banyak set keluar, yang ni dia bagi duit masuk pula. Jadi bahasa mudah. Saya guna bahasa pasar. Pasal saya tak nak gunakan term-term yang agak berat dan tinggi. Supaya saya tahu dalam Zoom macam ni, biasanya ramai orang-orang yang baru lagi. Jadi saya tak nak gunakan term-term yang tinggi sangatlah. Jadi saya gunakan bahasa-bahasa pasar untuk memudahkan anda faham. Okay? Jadi Royal Q ni adalah aplikasi super pintar hari ni. Dia samalah macam, kalau kita tengok macam Grab, dalam apps anda kita ada Grab. Kalau Grab itu, kita nak menggunakan perkhidmatan, kalau dengan ada apps dulu, kalau kita nak gunakan private sapu ataupun bukan teksi lah, private sapu ni kita kena kenal pemandu private sapu. Kalau kita tak kenal, susahlah kita nak dapat perkhidmatan dia. Kita tak tahu siapa yang ada kereta yang boleh kita gunakan perkhidmatan dia untuk menghantar kita daripada point A ke point B. Tetapi bila adanya Grab, anda install saja aplikasi Grab, anda boleh bagi tahu je anda dari mana ke mana, dan apps aplikasi Grab itu tolong carikan siapakah pemandu-pemandu yang boleh menghantar kita daripada point A ke point B. Dia menyelesaikan, memudahkan masalah, dan begitu jugalah Royal Q. Nak bagi faham begitu tu. Ini adalah apps yang mana hari ini membantu kita untuk mendagangkan kripto. Jadi walaupun anda tak tahu, itu sistem nanti kita cerita lebih dalam sedikit lah. Okay? So itu pengalaman sikit tentang Royal Q. Okay? Yang kedua, hari ni kalau kita nak tentang apa kelebihan Royal Q ni, saya cakap kelebihan kita sistem kuantitatif. Dalam Royal Q ini, macam saya cakap tadi, dia ada pelbagai teknik-teknik yang cukup superb, yang biasa digunakan oleh trader-trader yang profesional, dan juga yang tak mampu dilakukan oleh trader-trader profesional secara manual. Kerana hari ini dalam Royal Q, dalam sistem Royal Q ni, kita ada macam-macam. Kita ada martingale punya sistem, kita ada sub-bin mode, kita ada macam-macam. Dan kalau kadang-kadang, dan dia boleh buat secara cepat, dan transaksi boleh berjalan secara perantas dalam tempoh sesaat tu boleh jalankan berpuluh ataupun beratus transaksi dalam masa tempoh satu saat. That's why saya kata, kalau manual, bukan kita tak hebat, tak boleh buat. Jadi, anda bayang, anda nak key in, nak masukkan berapa amount pun dah ambil masa setengah saat ataupun satu saat. Tetapi dengan adanya sistem, dengan aplikasi Royal Q ni, anda boleh buat transaksi tu, beratus transaksi dalam masa satu saat saja. Itu yang powernya tentang aplikasi Royal Q ni. Dan yang paling cantik hari ni, saya nak cerita pada anda semua,
ROYQ ni, kelebihan ROYQ ni, satu-satu yang saya seronok sangat cerita dengan orang, pasal hari ni, ROYQ ni dia tak simpan aset kita. Tu yang bestnya. Biasanya, ini saya nak bagi tahu saya nak bagi tahu pada anda semua, sekiranya anda ni nak melakukan pelaburan lah, nak join apa-apa program. Syarat pertama yang saya nak bagi tahu kepada anda semua, pertama sekali, jangan bagi duit kita pada orang lain. Jangan bagi fund kita pada orang lain, pada entiti lain, pada syarikat lain. Kerana hari ni bila bagi duit pada ke orang ini, hari ni kalau 1,000, okey, kalau anda bagi duit kat saya pun 1,000 tak apa. Hari saya boleh, insya-Allah iman saya tebal lagi. Kalau 10,000 insya-Allah boleh, 100,000, tapi kalau dah ramai yang hantar bagi duit kat saya suruh trade dan sebagainya dah berjuta-juta, saya rasa bergegar iman kita. Kalau dah berpuluh-puluh juta dekat saya untuk trade, lepas tu setiap hari saya nak kena trade untuk korang semua. Contohnya lah, ini contoh, nak trade kat korang semua, dan tu nak bayar keuntungan pada korang semua, dan korang duduk kat rumah saya buat kerja, lah sekali saya kata macam ni lah, program dah habis, company dah tutup, saya pun belah. Ini biasa terjadi. Tetapi hari ni yang best, saya seronok sangat kongsi dengan orang, untuk kita bersama-sama dalam program ROYQ ni, duit anda sendiri pegang. Okey tak okey? Duit anda sendiri pegang. Anda simpan di dalam exchanger ataupun dipanggil bank anda sendiri pegang. Bukan jangan bagi orang. Cuma hari ni kita menggabung, kita connectkan sahaja apps ini kepada exchanger bank kita tadi, bank untuk apa? Cryptocurrency ni tadi, kita connectkan dan dia menjalankan tugas. Ini contohnya saya nak tunjuk. Alright. Di sebelah kanan hari ni, kalau kita tengok kat sini, ini adalah ROYQ dan exchanger di sini adalah Binance. Ini adalah, macam ni adalah ini adalah exchanger Binance. Binance ni kalau orang panggil exchanger, kalau di kripto dia panggil exchanger. Saya nak bagi mudah, tapi orang tak panggil lah bank. Cuba saya nak bagi mudahkan nampak, kalau duit RM, duit ringgit Malaysia, biasa orang simpan dalam Maybank, betul? Dalam Maybank, dalam CIMB, dalam RHB. Tetapi untuk cryptocurrency, dia panggil exchanger. Dia bertindak macam bank lah lebih kurang. Cuma dia ada bank untuk kita simpan kita punya crypto tu tadi. Dia dalam, kita boleh pilih lah mana. Di Binance ada ini, Binance dia exchanger nombor 1 dalam dunia. Jadi exchanger yang terbesar, bank yang terbesar satu dalam dunia bekerjasama dengan kita. Yang kedua, Coinbase. Anda tak suka Coinbase ini memang top, ini nombor 2 ranking. Anda boleh tengok dekat Coin Market Cap, anda boleh tengok Coinbase is number 2. Dan yang ketiga, anda boleh gunakan Huobi. Huobi itu pun salah satu daripada apa, ini adalah dia dalam top 10 lah. Dia sekarang nombor 5, kadang nombor 6. Dan ini memang ini di antara exchanger yang kita boleh simpan duit, dan kita boleh linkkan robot kita ROYQ tadi, boleh linkkan robot kita dengan exchanger ni. Okey, contoh yang paling mudah lah. Hari ni kita simpan saja duit kita di dalam exchanger kita tadi. Okey, apa yang kita buat hari ni, pertama sekali kita simpanlah duit kita, jangan kita register sendiri. Sekarang nak register pun tak perlu nak link apa semua, anda boleh simpan nanti. Cuma kita menggunakan ROYQ hari ni, kita simpan duit di dalam bank kita. Kita gunakan ROYQ ni, kita just connectkan saja. Kita hanya connectkan saja, maknanya linkkan saja kita punya sistem ROYQ ni tadi dengan bank kita tadi. Yang ni dia satu financial apps kita tadi, yang kita bila kita ada ROYQ, kita just connect saja dan dia akan membantu kita untuk buat trading, untuk menjual buat urusan jual beli di dalam Binance ni tadi. Just connectkan saja. Duit kita semua dekat sini. Okey. Dan seperti mana kalau kata dia punya perjanjian dia, sekiranya berlaku keuntungan, kata berlaku trading dalam ni, sistem ni dah jalan, kita dah set dekat sini. Dan segala duit kita dalam ni, dia berlakulah trading tu, jual beli tu, adalah untung. Dia punya perjanjian, sekiranya berlaku keuntungan, pecahan keuntungan tu berlaku 80% keuntungan pada anda, 20% anda bayar upah. Dia panggil fuel fee. Dia panggil fuel fee di dalam, dia bayar upah ataupun commission dia lah dalam ROYQ. Contohnya hari ni anda letak $1,000 dalam Binance, dalam bank anda atau dalam exchanger anda. Anda linkkan dengan ROYQ.
Okay? Anda linkkan dengan ROIQ, dia trade 20% untung. Bermakna untung kalau $1,020 $200 lah lebih kurang. Daripada $200 itu 20% maknanya $40 ROIQ anda kena bayar semula, anda sebagai fill fee ataupun commission pada ROIQ, dan $160 itu anda punya. Jadi pecahannya 80-20. Boleh faham kat situ ya? 80-20 jadi hari ni. Itu dia punya bagaimana perkongsian keuntungan tu dapat, dan ROIQ mendapat keuntungan daripada keuntungan trading yang kita lakukan. Okey? Daripada 20% daripada jumlah keuntungan. Dan yang bestnya, kalau tak untung dia tak tarik, anda tak perlu bayar 20% tu. Anda hanya perlu bayar 20% tu bila ada keuntungan saja. Mana ada untung baru bayar. Dan yang bestnya, dalam ROIQ satu kita beli dalam app ROIQ ni, kita boleh linkkan dia dengan Binance secara serentak pun tak apa. Bukan salah satu ataupun secara serentak. Kita ada 3 exchanges ni. Kita nak linkkan Binance pun boleh. Dalam masa yang sama, kita ada di Coinbase, kita nak suruh trade juga di Coinbase. Dalam masa yang sama, kita ada di Huobi, kita nak trade. 3 exchanger berjalan secara serentak pun boleh. Maknanya dia bukan setakat pilih salah satu. 3 pun boleh. Jadi kalau anda ada 3 tempat, 3 bank, contohnya kalau di ringgit ni, kita simpan dekat Maybank, kita simpan dekat RSB, kita simpan dekat CIMB. Jadi anda boleh menggunakan ketiga-tiga bank ni tadi, exchanger ni tadi, dengan hanya melanggan satu account ROIQ sahaja. Melanggan satu apps ROIQ ni saja. Boleh faham ya? Okey, agak-agak sama anda pun boleh faham, kita boleh clear ya. Alright, itu. Dan yang bestnya, ini kita cerita tentang robot ROIQ. Tuan-tuan, ini robot kita lah contohnya. Duit kita, saya bagi contoh, ada di dalam Binance. Kita simpan USDT, kita simpan semua duit kita di dalam Binance ni, tuan. Okey? Apa yang kita buat hari ni, kita hanya setting robot kita, dan maknanya setting itu kita bagi arahan berapa persen keuntungan saya nak sekiranya berlaku, berapa persen 1% dia untung 1%, terus jual dan sebagainya. Setting kita set up dekat ROIQ. Kita linkkan saja untuk robot setting tu. Jadi apa yang kita set up di sini, dia akan berjalan sendiri. Dan duit kita yang dalam bank kita tadi, dia akan trade di dalam bank kita saja. Jadi ROIQ ni dia tak pegang duit kita, dia hanya hantar setting saja. Linkkan setting untuk dia buat kerja saja. Ibarat macam staff kita lah yang paling staff kita. Duit kita semua berjalan, keluar masuk ke, beli jual semua dia ada dalam Binance ni. Jadi dia tak ada duit masuk ke ROIQ, tak ada. Kita memang bukannya bank, kita tak ada right untuk nak pegang duit, nak pegang duit orang dan sebagainya. Kita hanya software, kita aplikasi yang membantu anda buat transaksi. Maknanya membuatkan transaksi jual dan beli di dalam exchanger anda sendiri. Okey? Itu teknik yang saya nak sikit penerangan. Dan yang paling bestnya, saya selalu seronok bercerita pada orang. Saya cakap, ROIQ ni adalah satu robot atau aplikasi yang hari ni berjalan 24 jam satu hari. Anda bayangkan, dia bekerja untuk kita 24 jam satu hari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Dia tak tidur, dia tak makan, dia tak ke toilet, dia tak ada cuti raya, dia straight kerja untuk kita. Dan yang dah ada akaun aplikasi ni, kalau anda tak ada, lepas ni anda ada, anda dengar cakap saya, anda ingat betul-betul cakap saya, apa yang paling menyeronokkan, apa yang paling memberangsangkan bila anda berada di dalam ROIQ, bila anda dah ada aplikasi ROIQ ni, anda bangun tidur saja, anda boleh cek handphone anda dan anda boleh lihat untung anda, keuntungan yang anda perolehi walaupun anda sedang tidur. Bayangkan, gila ke orang kata? Biasa trader mesti nak menghadap depan komputer semua, nak kena menghadap, nak baca chart dan sebagainya. Ini kita tidur pun dapat. Oh, ini yang seronok kalau orang faham seperti apa yang saya faham. Saya cerita ni berdengar, ya Allah, saya rasa macam kalau boleh nak minta 4 jam saya nak cerita detail kepada anda semua. Pasal seronok sangat ini. Hati saya berbunga-bunga ni nak cerita pada anda semua ni. Tapi oleh kerana waktu yang ditetapkan tu, ialah kita ada waktu yang lebih kurang dalam 1 jam itu saja untuk saya bercakap, maka saya shortcutkan. InsyaAllah kalau ada reti lain nanti, mungkin kita boleh buat kelas-kelas lain untuk kita sembang, kita cerita lebih detail lagi macam mana perbezaan, macam mana nak trading. Itu kita boleh belajar kemudian. Jadi don't worry, saya nak tunjukkan macam mana konsep ni saja hari ni. Okay? Jadi, alright.
So hari ni untuk dapatkan aplikasi RoyQ ni, kita hanya melanggan saja setahun $120 setahun. Dia bayar ikut tahun. Dia lebih kurang macam Netflix lah. Kalau Netflix pun, kalau contoh saya melanggan Netflix di rumah saya lah. Saya melanggan Netflix. Kalau RM55 satu bulan, kalau 12 bulan makna 660. Lebih kurang dalam Netflix lah. Murah lagi daripada Netflix. Ini dia bayar untuk setahun. Jadi bila anda dah bayar RM120 setahun tu, anda dah boleh gunakan aplikasi ni, anda boleh rasa sendiri, anda boleh tengok sendiri. Betul tak betul? Hari-hari. Setiap saat, setiap minit, dan yang paling best, tengah anda tidur pun ada orang kerja, ada robot kerja untuk buat duit untuk anda. Itu yang nanti kalau anda dah ada, baru situ, betul lah cakap abang botak tu. Betul lah cakap di band tu. Nampak gaya janggut putih tu macam menipu, tapi rupanya betul dia bercakap. Jadi itu pun saya nak sampaikan ini, anda akan rasa sendiri. Boleh sampai sini boleh faham Jadi anda dah ada kat sini, very simple, dan insya-Allah kita akan guide. Dan kalau ada orang yang tak faham juga, nanti nak apa, kita boleh zoom je, tak masalah. Ataupun orang yang introduce anda boleh zoom je. Kita boleh guide. Zoom mudah je sekarang ni. Zoom ni bila saya share screen, anda share screen je handphone anda, saya boleh nampak apa yang di screen handphone anda. Saya guide satu-satu message je. Kalau guide, ni tekan kiri, tekan yang sini, tekan sini, dah siap. Dan anda menunggu je lah, anda tunggu je lah, tengok untuk keuntungan yang berapa bakal anda terima. Dan keuntungan tu kalau kita tengok kat sini, keuntungan tu tak sama, dia berbeza-beza saya. Dia berbeza-beza. Dia pasal ini bergantung pada market. Ini bukannya skim cepat kaya. Confirm 10%, confirm 20%, confirm 30%. Tak ada. Dia tak ada confirm, dia bergantung pada market. Alright. So, itu cerita tentang robot. Dan saya nak cerita hari ni, simple sikit. Saya nak sambung sikit. Dah beberapa minit kita apa. Ada 3 langkah bagaimana anda nak bermula di dalam RoyalQ. Langkah pertama adalah anda daftar saja secara percuma, minta link pada orang yang introduce anda. Siapa yang bawa anda, daripada mana yang bawa anda nanti, lepas habis Zoom nanti anda WhatsApp dia balik. Bang, saya nak register, free registration, saya nak link. Bagi dia link, anda boleh daftar, masukkan email anda, set password anda dan sebagainya, secara percuma sahaja. Bila dah daftar, langkah kedua, anda pergi pada App Store. Kalau di iPhone App Store, kalau di Android dia panggil Play Store. Anda pergi Play Store, type RoyalQ dan download sahaja secara percuma, dan anda boleh masuk. Bila dah download, anda boleh masukkan tadi yang anda punya email, anda punya password tadi yang anda dah set tadi, anda boleh masukkan dekat situ dan anda dah boleh tengok dah macam dekat dalam market. Cuma anda tak boleh nak settingkan dengan apa, kerana anda tak melanggar lagi. Dan yang ketiga ini semua dah tengok market macam mana. Hari ni market apa yang okey, dah yakin, dah rasa okey, alhamdulillah, insya-Allah saya yakin dah ni saya boleh melanggar. Anda hanya perlu dah tok mood tu, aktifkan sahaja. Jadi aktifkan sahaja di dalam apps kalian, maknanya anda subscribe $120 untuk setahun. Okey, 3 langkah mudah. Okey. Dan yang paling bestnya hari ni, saya bukan setakat 3 langkah mudah nak tunjuk. Saya nak tunjukkan hari ni 3 cara untuk anda buat untung dengan RoyalQ. Tadi 3 langkah nak join, untuk nak memulakan. Dan bila anda dah memulakan, dah sampai ke level 3, anda kita diberi 3 peluang. 3 kaedah cara macam mana anda nak buat untung dengan RoyalQ. Satu adalah dengan trading. Yang kedua, dengan kita orang kata jadikan sebahagian diri kita daripada rangkaian sosial pedagang RoyalQ. Nanti saya terangkan lebih detail. Dan yang ketiga hari ni, kita boleh buat affiliate, kita boleh introduce, kita dah dapat untung, kita dah happy, kita sharekan berita gembira ini pada kawan-kawan seperti mana saya cerita pada anda semua hari ni. So, sharekan berita gembira ini pada kawan-kawan. Ajak kawan-kawan datang Zoom, ataupun anda boleh cerita secara manual, it's okay. Anda ceritakan berita gembira daripada kawan dan anda bakal dapat keuntungan yang berganda. Okey. Yang pertama, macam mana nak guna untuk, macam mana apa yang nak guna, macam tadilah kita cakap. Cara dia dengan trading. Anda sambungkan RoyalQ itu dengan aplikasi, dengan exchanger yang anda punya. Sambungkan dan dia menjalankan trading di dalam exchanger anda. Jadi RoyalQ tolong jalankan, tolong tradekan. Okey. Ini contoh bagaimana saya nak tunjukkan bagaimana robot bekerja. Ini salah satu teknik. Trading yang ada dalam
royalty punya sistem. Ini salah satu ya. Saya nak cerita, kalau nak cerita panjang kan lama pula. Saya cerita salah satu je. Okey. Yang pertama hari ini kalau kita tengok ini adalah cat-cat yang berlaku di dalam trading lah ni. Ni candlestick dia panggil. Okey. Saya simpulkan jadikan satu orang kata tak payah candlestick, jadi cat macam ni lah. Okey. Market akan turun, naik, turun macam ni lah. Naik, turun. Katakanlah hari ni, saya nak bagi contoh. Katakanlah anda ni ada modal $1,000. Ada 1,000 USDT, anda ada modal 1,000 USDT dekat sini. $1,000 lah, saya nak memudahkan ya. Okey. Kalau biasanya bila ada orang modal $1,000, dia akan terus beli $1,000. Tetapi dalam robot RQ dia tak macam tu. Dia pentingkan money management. Dia akan yang paling penting dalam trading ni adalah money management. Kita kena kawal duit kita, jangan 1,000 habis 1,000. Pasal kita nak buat multinger, itu nak pastikan keuntungan. Contohnya, katakanlah kita boleh set ikut suka kita lah. Tapi katakanlah kita set untuk setiap pembelian pertama, satu slot pembelian $100. Kita ada 1,000, tapi kita beli 100. Kenapa kita nak beli 100? Contohnya lah, katalah kita nak beli coin A. Coin A, dia ada 14,000 coin dia dalam apa? Kita nak beli coin A. Coin A ni harga dia katalah $10. Contohnya $10. Harga dia $10. Kita buat pembelian pertama, kita ambil daripada 1,000 ni tadi, kita ambil $100, kita beli coin A yang bernilai $10 satu. Jadi 100 bahagi dengan $10, kita akan dapat 10 unit coin A. Ini contoh ya. Harga turun dan naik. Tak semesti naik je. Jangan, that's why saya cerita pada orang, jangan cerita, biarlah cerita yang betul, jangan cerita naik, untung. Tiba-tiba beli kan dia turun. Dah orang cemas. Apa ni menipu. Saya cerita pada orang, senario kalau dia turun. Okey. Katakanlah daripada $10 ni tadi, okey, daripada $10 ni tadi, harga koin tu jatuh pada $9. Bila jatuh $9, kita dah set dah. Bila jatuh lagi harga, kita beli lagi $100. Kan kita ada 1,000 tadi dah pakai 100, ada 900 lagi, kita beli habis $100 lagi, beli lagi $100. Pasal koin dah jatuh harga $9. Orang kata kalau koin jatuh harga, kita perlu menangis. Tak, dalam RQ tak perlu menangis. That's why, ini robot tolong buat. Kalau anda tak faham pun, tak apa. Pasal robot tolong buat, saya nak tunjuk gambaran asas cukup. Dia jatuh je $9, sepatutnya ini yang robot lakukan bila harga koin rendah. Time itulah kita nak shopping, kita nak beli lagi. Kerana bila beli lagi, kalau anda beli dengan nilai $100, bahagi $9, anda dapat 11.11 unit. Compare dengan harga $10, dia beli $100, anda dah dapat 10 unit lagi. Okey, ini contohnya. Katalah turun lagi $8, dia beli lagi $100. 100 bahagi 8, dapat 12.5 unit. Dia turun $7. 100 bahagi 7. Anda dapat 14.28 unit. Dia turun $6 lagi beli. Kalau orang lain, kalau kita buat manual, dekat sini kita dah menggelabah dah tuan. Yang antara satu kekalahan yang paling besar dalam trading ni adalah kesilapan adalah emosi. Kita tak boleh nak kontrol emosi. Anda bayangkan, anda beli koin $10. Dia turun. 9, turun 8, turun 7, turun 6. Menggelabah. Confirm menggelabah. Jangan cakap saya pun menggelabah. Kita yang dah ada robot pun menggelabah. Tapi kelebihan robot ni pula dia tak ada emosi. Dia ikut yang kita setting. Dia turun $5, dia beli lagi. Dia beli lagi $100 bahagi $5 maknanya akan dapat $20. Kenapa dia nak beli tu tuan? Kerana dia bila turun beli, dia untuk memastikan average price. Average price ni harga purata bagi keseluruhan koin yang kita ada. Macam mana nak kira average price ni? Dia kira macam ni. Kita keluarkan berapa duit? 100, 200, 300, 400, 500, 600. Dah 600 modal kita keluar, betul? Berapa koin yang kita ada? Kita tengok 10 unit. Kita beli lagi dapat 11.11. Campur 12.5. Campur 14.28 unit. Campur 16.66 unit. Campur 20 unit. Jadi total kita ada 84.55. Modal bahagi dengan unit yang kita ada, kita akan dapat average price. Maknanya harga pada sekarang ini, padahal kita beli pembelian terakhir ni, harga average price satu coin kita adalah $7.09. Okey. Jadi nampak kan tu ya? Harga dia dah menurun. Tadi kalau kita beli tadi asalnya $10. Kalau kita beli terus 1,000, maknanya average price kita $10 je lah. Tapi oleh kerana kita turun beli, dia akan menurunkan harga purata dia. Jadi sistem akan detect untuk dia untung. Kita tak payah untung banyak, kita untung 1% cukup. Untuk nak untung 1% je,
Dia perlu naik, harga tu perlu naik sampai ke $7.16 saja. Maknanya baru naik berapa sen ni? Lebih kurang dalam 7 sen je naik, kita dah ada profit 1%. Jadi sistem robot ambil semua sekali, jual pada harga 7, dia naik $7.16, dia jual semua sekali. Maka kat situ kita dah dapat profit 1% daripada modal yang kita keluar. Maknanya kalau 1% 600, jadi kalau kita guna 600, 10% 60, lebih kurang dalam $6, 10% $60, $6 kita untung. Cukup lah untuk satu transaction. Kerana orang tanya pada saya, kalau kita tak buat macam ni, kalau robot jalan sistem ikut perangai kita, makna kita nak tunggu harga ni naik sampai ke atas lagi, sampai lebih $10 baru kita boleh jual. Tapi oleh kerana ada average price macam ni, ada martingale, dia tak perlu tunggu sampai $10. Kat sini pun dah boleh jual, dia jual semua. Dan dia masuk new position. Dia beli. Naik sikit je, 1% je naik, pam, dia jual. Anda bayangkan, lebih mudah dapat 1% berbanding dengan 10%. 1% ni cepat sampai. Pum, dia sampai 1%, dia jual. Kalau 1% satu hari, tak 10% juga kita dapat. Satu hari dia boleh kena sampai 20 kali, 30 kali pun ada. That's why hari ni tak pelik. Kerana kawan saya ada yang satu saja test. Dia saja test macam saya. Dia masuk $100. Baru-baru dalam 2 hari lepas sebelum Christmas hari tu. Terkejut dia dapat $28. Daripada $100, dia modal dia $100, dia trade dapat untung $28. Bayang, 28% dari tu. Pasal dia kata bergantung pada dia. Kalau banyak kali dia touch, dia jual, dia beli, transaksi tu banyak, untung pun banyak. Begitu ya. Alright, clear lah sampai situ? Agak clear lah. Kalau tak clear tak apa, nanti kita boleh tanya dengan orang yang apa. Alright, so apa yang kita buat tadi, semuanya kita setting. Ini adalah gambar yang ada dalam kita punya sistem lah. Dan bila kita beli app ni, kita dapat sistem. Kita yang set semua sekali. Kita nak berapa banyak layer kita kat sini. Kalau kita letak sini 20 margin call limit, kita letak 20. Kita boleh letak 10, kita boleh letak 15. Kalau default setting dia letak 7. Okay? Kalau 20 kat sini, berapa lapis kita nak buat mulai, kita yang tentukan. Nak buat 20, dia tak 20. Kat sini berapa profit yang kita ambil, 1.1%. Dia cecah 1%, dia akan trigger. Nanti kita cerita. Dan berapa macam mana margin configuration, kita tekan 20 kali ni, kita nak tengok macam mana pecahan ni, kita yang tentukan. Ni contoh. Contoh daripada 20 tadi, okay, first call ni apa? Sekiranya kita beli harga sekian-sekian, harga drop 3.5% daripada harga pembelian kita, dia akan beli 2 kali ganda lagi. Maknanya kalau 100, dia beli 200 pula. Contoh, kita tak nak beli 1 pun boleh, nak beli 5 pun boleh, nak beli 100 pun boleh. Terpulang pada kita yang setting. Tapi boleh refer pada orang yang introduce anda, apa setting yang terbaik untuk anda dengan modal dengan capital yang anda ada. Jadi boleh ditunjuk. Kalau tak reti sangat, anda boleh gunakan default setting, no problem. Tapi yang terbaik anda refer dengan orang yang invite anda. Okay? Jadi boleh tulis, turun lagi 4%, berapa kali ganda nak beli? Turun lagi 4.5% untuk pembelian seterusnya, dia beli 8 kali ganda. Itu yang dia panggil martingale yang kita tunjuk dekat belakang tu. Jadi harga jatuh sebanyak berapa pun kita yang tentukan. Nak jadi harga berapa pun kita yang tentukan untuk pembelian semula dia. Okay? Dan hari ni kalau kita tengok, ini di antara orang kata statement-statement yang keuntungan-keuntungan yang dapat daripada trading. Contohnya 28/11 ada dapat $6, $6.3, 29/11 esoknya dapat $45 kan, dia lain-lain tu bukan tu pada market. Ini $6, ini $45. 30/11 dapat $81. 1/12 $86, 2/12 $84, 3/11 ini baru pukul 10 10.22 $54. Kita tengok ni contoh yang seterusnya hari ni. 3/11 $17, 4/bulan $46, 5/bulan dapat $11 dan berikutlah. Harga tu, keuntungan tu tak sama. Dia bergantung pada pasaran kat situ. Alright. Clear tentang trading Jadi kita setting pun insya-Allah kita boleh tengok dah dia punya apa. Okey. Yang kedua, teknik yang kedua, macam mana anda nak dapatkan keuntungan yang kedua, nak dapatkan income yang kedua dalam ROIQ ni. Dia panggil teknik kedua adalah rangkaian sosial pedagang. Apa rangkaian sosial pedagang ni macam mana? Kita memberi ruang untuk orang ramai untuk copy strategi kita. Ini berkait pula dengan yang pertama tadi. Katakanlah anda tak reti nak setting, macam yang saya cerita tu, nak setting berapa level, berapa persen, kita tak sempat lagi nak belajar. Nak guna default setting pun macam tak best. Anda boleh copy sahaja. Anda boleh, dia panggil sync strategi. Boleh copy
strategi orang-orang yang telah berjaya dapat income, dapat keuntungan yang besar dalam trading dia. Jadi anda boleh sync strategi. Boleh tiru je strategi orang. Contohnya macam ni lah. Anda buka circle dalam anda punya app tu, anda buka circle, tekan di tengah-tengah circle, dia akan keluar macam ni. Anda boleh search circle. Anda boleh tengok berapa keuntungan yang dia buat. Anda view kat sini, anda tengok berapa selama ni, berapa persen keuntungan dia buat. Berapa ramai orang follow dia. Contoh macam ni. So, apa yang dia buat hari ni, kalau kata anda dah pakar tentang strategi, anda tahu teknik terbaik, anda rasa teknik anda adalah teknik terbaik untuk trading, anda sharekan. Bila anda dah buat keuntungan lebih daripada $1,000 untuk trading, anda boleh sharekan strategi anda. Jadi bila share strategi kita yang newbie ni tak faham apa-apa lagi, kita follow je, nak berjaya ikut orang berjaya, nak kaya ikut orang kaya, nak untung besar ikut untung besar, insya-Allah dapat result yang sama. Kita pun copy je, dia bagi kita, dia ni share saja strategi dia pada orang. Dia open untuk sharing strategi dia, dan orang boleh, kita semua boleh klik untuk copy strategi dia. Jadi kalau anda tengok dia buat untung, kita buat untung. Walaupun modal kita tak sama, it's okay. Modal kita boleh, kita hanya share strategi. Daripada share strategi tadi, keuntungan yang kita terima, berapa persen daripada keuntungan dia tentukan. Katalah 1% ataupun 2%. Dia kata kalau nak share saya punya strategi boleh, tapi daripada keuntungan korang semua yang share saya punya strategi, 2% daripada keuntungan anda kena bagi saya. Pasal anda share, anda menggunakan strategi yang saya buat, anda share, anda tak payah nak type satu-satu apa semua, dan anda tak payah nak buat analisis, anda share saja saya punya strategi, anda boleh dapat dah. Jadi ada percentage dia tengok, ada yang letak 1%, ada tak 2%, ada tak 2.5%, bergantung pada anda. Anda boleh cari sendiri dekat mana, dekat dengan siapa yang anda nak anda nak sharekan strategi tu, walaupun bukan daripada kumpulan anda. Boleh clear ya? Okey, contoh saya nak tunjuk contoh lah. Besar tak besar. Ini kalau anda dah besar. Contoh, saya ambil satu contoh. Anda tengok di Auto Sultan ni, 78,824 orang join strategi dia. Anda bayangkan, katakanlah ini 78,824 orang. Seorang modal dalam, kita katalah $500. Ada orang $1,000, ada orang $10,000, ada, kita ambil lah average $500 je lah seorang. 78,824 kali $500 bermakna total ibarat hari ni orang yang follow anda punya trading tu, yang kita dah share strategi, orang yang follow kita punya strategi tu, kalau seorang 578,000, jadi maknanya modal kita trade ibarat $39,412,000 ibaratnya yang ikut kita punya strategi tu. 39,412,000 $. Katakanlah sebulan, kita ambil sebulan lah, pasal dia tak sama, kita sebulan, katakanlah daripada 39 modal $39,412,000 tadi itu, untungnya 20% sajalah. Ini terkumpul semua total, bukan anda seorang ni. Okey, yang follow strategi anda 20%, bermakna 39,412,000 kali 20%. Kalau 20% keuntungan, bulan itu keuntungan saja $7,882,400. Kalau perjanjian anda, katakanlah aku nak 1% je daripada keuntungan. Kalau kau copy aku punya strategi, siapa yang copy 1% je aku nak keuntungan. Daripada $7,882,400 ni, kalau dapat 1% kita apa? $78,824. Duit masuk. Setiap waktu ada keuntungan 1% masuk. Ada keuntungan 1% masuk. Syok tak syok? Yang ni ramai orang tak try. Ini dia panggil share strategi. Jadi kita buat circle kita membenarkan orang share kita punya strategi. Clear? Maka nanti nak detail itu nanti boleh tahu. Ini pun anda boleh lakukan bila anda dah jadi ahli ROIQ, anda dah melanggan, dah subscribe ROIQ. Bukan setakat trading saja, tapi kalau anda pandai trading, anda boleh share strategi dan orang boleh ikut strategi anda dan anda dapat overriding. Bergantung pada anda, 1% ke 1.5% ke 2%, bergantung pada anda. Anda nak letak berapa terpulang. Kalau anda letak tinggi sangat, orang lain offer rendah, orang lain pergi kat orang lain. Okey? Mungkin pelanggan akan pergi kat orang lain. Tapi kalau anda ni tinggi, macam Dr. Neves tu tinggi, dia cas 25%, tapi dia punya prestasi trading dalam tempoh berapa bulan dia dapat 300 lebih ribu. Percentage dia untung. Jadi memang ramai orang follow dia. Tu. Kalau anda rasa ini pun anda boleh buat. Okey, dan langkah ketiga bagaimana anda nak orang kata apa? 3 langkah ketiga untuk anda menjana income dalam ROIQ ni. Pertama, guna dan kongsi. Guna dan kongsi ni saudara macam ni lah. Anda guna, anda happy, anda share dengan kawan-kawan.
Dua perkara yang kita tak boleh nak elak. Pertama, kita akan cerita benda yang kita happy. Kita dapat berita baik, kita akan cerita. Tak boleh, mulut kita tak boleh senyap. Ini sifat kita dah. Ini dah sunatullah, itu dah memang hukum, memang sifat kita semua jadi kita lah. Yang kedua, kalau kita berjumpa dengan satu-satu perkara yang kita tak suka, yang kita menyampah sangat, memang kita bercerita juga orang kalau menyampah. Tak boleh tahan, aku menyampah betul lah tengok si Diben tu, dengan janggut putih macam bagus, dia bercakap cerita juta-juta, tak pernah kurang juta-juta. Itu kalau dah menyampah pun anda cerita juga, it's okay, tak ada masalah. Kalau anda itu contoh lah. Tapi kalau anda betul nak kata pun tak ada masalah, itu hak anda untuk bercakap. Pasal kalau anda kata saya nanti, bukan setakat overriding, saya dapat nanti pahala anda datang ke saya. Jadi kalau ada masa-masa kelapang, kalau kata rasa-rasa nak untuk lah saya dapat jugalah saya pahala free katanya. Habis pahala anda kena ambil dosa saya. Itu ulama cakap ya. Okey, jadi apa yang kita buat hari ni, kita just share saja dengan orang. Alright. Kalau kita nak buat rakan, kalau kita tengok yang orang tu ada V1, V2, V3 sampai V6 tu apa dia? Yang ni lah. Jadi sebenarnya saudara-saudara, saya nak bagi tahu pada akak-akak dan abang-abang yang ada dekat sini, cerita tentang trading tadi dah habis. Tentang trading tadi dah habis. Kalau tak, maknanya saya nak melanggar untuk trading. Okey, settle dah. Dah settle dah. Maknanya ini saya cakap pilihan. Maknanya untuk trading boleh, untuk share strategi boleh, dan ketiga anda ada pilihan nak buat pun okey, tak nak buat pun okey. Saya ni bukan apa Cik Ben, saya ni tak nak lah nak cerita dengan orang. Saya dah bosan nak cerita. Saya memang kalau boleh saya dapat peluang, saya nak simpan seorang-seorang. Kalau boleh saya nak invest dalam kripto ni, saya nak letak situ 10,000, lepas saya senyap, saya tak nak cerita dengan orang. Bila orang tanya apa yang kau buat, tak nak cerita. Contoh, nampak gaya macam okey je sekarang ni, kereta dah baru, rumah dah baru, apa rahsianya? Tak nak cerita. Jadi kalau spesies tak nak cerita, it's okay. Kalau anda tak nak cerita pun okey, tak ada masalah. Cuma bila dah saya buat presentation, saya nak cerita kat orang, kalau orang nak cerita. Kalau tak nak cerita, it's okay, no problem. Jangan kamu sudah, aku nak lari daripada multi-level marketing, nak perkenalkan orang, nak cari orang. Aduh, saya tak nak. Kalau pun, jangan pening kepala. Jadi, mungkin tak sesuai untuk anda, tapi ada orang yang suka, ada orang yang nak kongsikan pada keluarga dia, ada orang nak kongsikan pada adik-beradik dia semua. Jadi, kalau orang tanya, kalau saya kongsi, tak dapat apa-apa ke? Kalau tak bagi, tanya pula. Jadi, kalau kongsi, ini yang anda dapat. Kalau tak kongsi pun tak apa, anda boleh dapat dengan trader tadi. Boleh faham ya? Jadi, jangan buat cemas. Ini cemas kata, sudah, nak kena cari orang dah, habislah dia. Tak ada, jangan cemas. Okey? Jadi, guna dan kongsi cara ketiga. Okey, guna dan kongsi ni saya simple. Saya nak dengarkan kepada anda, jangan fokus pada perempuan tu. Siapalah yang letak gambar perempuan saya sini? Aduh, ini mencemak goyah iman saya ni. Okey? Jadi, bila anda join, bila anda dah subscribe $120 USDT, sebenarnya anda dah subscribe, anda dah dapat lesen aktif untuk menggunakan setahun Royal Q ini. Dan status anda, bila anda dah subscribe dah $120, anda adalah VIP 1. Ataupun diringkaskan jadi V1. Yang V1, V2, anda tengok kat itu, itulah ini level-level dia lah. Okey, dan daripada sekiranya anda perkenalkan pada orang, katalah ada saudara ke, abang, adik-adik kenalan ke, dia pun nak gunakan Royal Q, dan dia dapatkan link untuk nak register Royal Q, dia mesti ada link. Dia tak boleh suka-suka terus pergi kat situ, jadi kena ada link, dapatkan link untuk pendaftaran tadi. Jadi anda pun, tak apalah, ambillah link aku ni. Ibarat anda bagi pada orang, bagilah link aku ni, dia register. Bila dia register sahaja, anda sebagai ahli VIP 1, anda perkenalkan customer yang baru, Royal Q akan bagi on the spot, maknanya real time 30 USDT bila seorang tu mendaftar, pada orang yang anda introduce tu mendaftar. Jadi daripada dia bayar $120, dia bayar aja $30 masuk dekat, $30 masuk balik dekat kita punya apps Royal Q tu. Dia masuk $30, dia masuk dekat apps Royal Q tu. Ada suka tak suka, dia masuk juga. Tapi yang paling best lagi, anda boleh dapat, bukan setakat dapat sekali je, anda akan dapat bonus gas. Bonus gas ni 20%. Macam mana 20%? Saya nak terangkan lebih macam ni lah. Katakanlah kawan kita tu introduce kawan kita tu lah. Dia guna dia trading $1,000. $1,000 katakanlah untung dia 20% bulan ni.
Bila 20% bermakna $200. $200 daripada keuntungan $200 tu 20% dia kena bayar pada Roy Q commission tadi, betul? Maknanya $40. $40 kalau 200 untung $40. Kalau daripada $40 tu 20% Roy Q daripada apa yang Roy Q dapat, 20% dia bagi balik pada kita yang introduce tadi. Walaupun kita tak ada beria pun, kita itulah sekali kita jumpa dia daripada online pun, setiap keuntungan Roy Q kongsikan dengan kita 20%. Kalau $40 dia kau dah dapat dalam 20% tu dapatlah kita $8. 8 kali 4 pun 32, siapa nak bagi? Dan dapat tu setiap kali dia buat keuntungan, dan setiap kali dia bayar commission pada Roy Q 20% tu, Roy Q bayar balik pada kita 20%. Syok tak syok? Saya cakap kat sini, kalau anda buat trading dalam Roy Q, anda untung. Tahun ni untung, tahun depan nak trade lagi tak? Nak renew lagi tak? Takkan dah untung tak renew. Biasanya orang renew kecuali dia kalau rugi dia tak renew. Tapi kalau dah untung dia renew lagi, anda dapat lagi $30. Dan setiap kali dia buat keuntungan, anda dapat 20% daripada nilai komisen yang dibayar kepada Roy Q tadi. Clear ya? Alright, itu VIP 1. Alright, saya nak cerita. Untuk VIP 2, orang tanya macam mana nak VIP 2? Simple dia. VIP 2 ni dia ada syarat dia. Pertama sekali anda nak berita, anda kena daftar 3 lesen dalam pautan Roy Q. Maknanya contohnya, kalau anda perkenalkan 3 orang, 3 orang direct yang anda perkenalkan, okey? Itu syarat pertama. Dan syarat kedua, orang bawah-bawah ni pun dia perkenalkan juga orang-orang di bawah dia. Tak kisahlah kalau perkenalkan di bawah ke, ataupun anda direct perkenalkan 20 orang ke, anda direct 20 orang pun tak apa, janji minimum 3 orang orang yang anda introduce, dan keseluruhan kumpulan anda ada 20 account lah. Ada 20 account, bermakna anda dah naik level V2. Apa yang anda dapat sebagai V2 hari ini? Pertama, kalau anda di sini V2. Kalau tadi daripada keuntungan commission tadi 20%, bila anda V2, anda di level V2, anda yang perkenalkan tadi orang tadi anda dapat, pasal anda V1 anda dapat 20% daripada commission yang daripada pembayaran commission Roy Q tadi. Ini bila anda V2, anda punya bonus gas tadi, kongsian daripada bonus gas dari perkongsian keuntungan dengan Roy Q tadi, dia bagi anda 30%. Maknanya lagi tinggi 30%. Okey, 30%. Dan kalau kata anda contohnya di sini V1, dia pun perkenalkan orang bawah dia, jadi kat sini dia dapat 20% daripada intro. Jadi ada balance 10% lagi akan naik pada anda sampailah dia jumpa V2 dan level dengan kita lah. Okey. Alright. So, dan yang seterusnya hari ni kalau kata V3, orang nak tanya, kalau V2, saya dah V2, saya nak naik V3. Saya cerita laju-laju lah kat sini, nanti kita boleh cerita detail. Saya tak mau detail kat sini pasal nanti dia panjang lebar jadi orang tak apa. Okay, laju-laju. Kalau V3 apa dia? Untuk nak jadi V3, kita kena perkenalkan 5 orang direct. 5 orang direct, dan daripada 5 orang direct tu tak kisah, salah 3 daripada 5 orang kita perkenalkan ataupun lebih tadi, salah 3 lain yang berbeza, maknanya ada 1 V2, ada 2 V2, ada 3 V2, ada 3 V2 dalam barisan yang berbeza, dan total membina total keseluruhan akaun ada dalam akaun anda ada 100 bot, dan dia tak ada no time limit. Bila ada 100 bot, automatik anda naik V3. So bila V3 ni tuan-tuan, apa yang anda dapat? Pertama sekali, kata kalau anda sponsor orang yang baru, macam ni anda sponsor orang yang baru, anda akan dapat, kalau tadi V2 $30, kalau V3 $40, V2 $40, sorry. Kalau anda bersatu V3, seorang saja anda introduce, dia bayar $120, dia melanggar $120, anda akan dapat $50 daripada $120. Roy Q bayar balik pada anda $120. Ini contoh yang pertama. Ini kata anda V3. Katalah di sini V2, di bawah anda ada satu V2. Di bawah anda ada satu V2 sini. Dia perkenalkan new members ataupun new subscriber. Bila V2 dia perkenalkan, dia akan dapat $40, betul? Jadi total biar anda V3, anda dah boleh dapat override $50. Jadi dia V2 dapat $40. Ada baki lagi $10, dia akan naik pada anda dan sebagainya. Okey, itu maknanya overriding yang berterusan, apa pun berterusan. Dan contohnya hari ini V1, kita baru perkenalkan, dia perkenalkan seorang kawan dia dapat introduce $30. Allocate untuk grup kita $50 pasal anda V3 paling tinggi. So $50 ada balance lagi $20 naik pada anda. Itu yang bestnya bila apa? Ini kalau orang tanya berdedai. Inilah berdedainya cerita berdedai ni, okey? So itu cerita V3 dan V4.
V4 ni anda perlu lakukan kelasan, anda perkenalkan tadi 5 orang, anda tambah lagi 3 orang, anda perkenalkan direct introducer 8 orang, ada volume 300 di dalam kumpulan anda, dan anda membina 3 V3. Kalau tadi 3 V2 untuk jadi V3, anda nak jadi V3, anda kena membina 3 V2. Untuk anda jadi V4, develop tadi yang V2 untuk jadi V3. Maknanya ada 3 V3, anda dah jadi V4. V4 ni anda bonus guest, bonus orang kata apa? Sponsor pun, anda perkenalkan seorang bayar $120 untuk subscribe, $60 pergi kepada anda. $60 Royal Q bayar balik pada anda. Dan 50% daripada guest, contohnya ini lagi best, daripada V4 ke atas dah best lah. 50% daripada, contoh tadi, kalau ada orang untung 1,000, dia profit sharing dengan Royal Q 20-80, betul? Maknanya kalau 1,000 untung, dia kena bayar 200 pada Royal Q. Daripada 200 yang orang tu bayar, Royal Q bayar balik 50% pada kita balik kalau kita dah V4. Maknanya 50% kita dapat yes. Dan kita dapat kolam startup ada 10% bermula daripada V3 sampai ke atas ada kolam startup 10%. Itu nanti kita detailkan. Dan untuk V5 dia ada ni, dia affiliate, dia tak ada pairing macam tadi tak ada. Cuma hari ni kita nak bagi faham kat orang, saya lukis lah tadi. Untuk V5 anda kena daftar 12 lesen, ada volume 800 pasukan dan bina 3 orang, ada wujudkan 3 V4, ada 12 direct introducer, dia accumulate dan 800 account yang ada dalam tu anda jadi V5. V5 ni bonus introducer je $65 pada setiap satu board dan bonus guest $55. Maknanya profit sharing kita dengan Royal Q $55. Kita dapat lebih daripada Royal Q. Dan terakhir sekali kita punya apa adalah V6. Ini V6 ni kenapa kita nak kejar V6 saja. Apa kelebihan V6 ni? Kalau V5, V1 ke V5 tadi kita override income dalam kumpulan kita sahaja. Tetapi dalam V6 bila anda sampai ke V6, okay, anda sampai ke V6, pertama kalau anda direct introduce $120 orang subscribe, $70 anda dapat. Daripada keuntungan yang di pembahagian 80-20 daripada Royal Q, apa yang Royal Q dapat keuntungan fuel gas gas fee tadi ataupun fuel fee tadi, minyak tadi yang 20, 60% dia bayar pada kita. 40% je dia ambil. Bonus kalau betul dan overriding, bonus startup dan yang paling penting 10% global bonus. Ini yang dikejar-kejarkan oleh VC. Kerana hari ni bila anda dah berstatus VC, bukan setakat kumpulan anda saja dikira, kumpulan anda confirm dikira. Dia akan adakan pool untuk semua VC seluruh setiap pendaftaran subscriber ataupun keuntungan daripada trading seluruh dunia akan dibagi 10% diletak dalam pool untuk dibahagikan kepada VC. Daripada keuntungan trading yang kata macam kalau anda tengok di app bulan lepas 90 juta USD keuntungan, daripada 90 juta tu tolak-tolak ada 10% akan dibahagikan sama untuk VC seluruh dunia. That's why hari tu kalau setiap 1 hari bulan ada yang income dia 1 hari bulan kalau yang V6 $60,000. Income bayangkan 1 hari 60,000 pada itu untuk apalah yang setiap hari global pool yang banyak-banyak tu maknanya memang tak tinggi. Memang kalau sampai V6 memang best. Cerita dia sampai V6 memang best. Kalau V5 ni network kita mau tu network kita, tapi bila sampai V6 actually kita dah level ambassador. Kita dah berkongsi keuntungan dah dengan Royal Q. Kita ni dah macam partner kepada Royal Q dah. Itu yang hebatnya bila kita jadi VC. So kalau anda nak buat network, alang-alang menyuruh perkasan biar sampai ke penggalangan, alang-alang nak join, nak buat affiliate, biar sampai jadi VC, biar kita berkongsi seluruh dunia punya sale. Kita ada overriding. Syok tak syok tuan-tuan. Orang lain tak nak, tak apa. Orang Amerika nak pun kita dapat overriding. Tu yang seronoknya. Okay? Jadi VC. Dan mana orang nak tanya pada saya, mana dapat duit yang banyak-banyak ni? Betul kan ni? Investment dan duit mana yang dia bayar? Orang tanya saya, sebenarnya kan, kita tak ada pun nak ambil. Sebenarnya kita berkongsi, kita ni ibarat macam sales agent. Kita ni adalah sales agent kepada Royal Q ni. Kita ni sebenarnya pengguna robot dalam masa yang sama, robot ni bagus, aplikasi ni bagus, kita introduce pada kawan-kawan kita. Dan kita berkeuntungan daripada keuntungan yang kita dapat, yang Royal Q dapat, Royal Q pecahkan. Contohnya, apa yang keuntungan yang Royal Q dapat? Pertama, orang subscribe daripada $120 setahun tu. Itu Royal Q dapat kan? Daripada bila orang subscribe, Royal Q akan dapat. Daripada mana sumber income lain selain daripada sewaan robot ni? Daripada keuntungan fuel fee tadi 20% commission.
Anda bayangkan 90 juta bulan lepas 90 juta keuntungan. Kalau 10% 9 juta, kalau 20% 18 juta, 18 juta USDT. Duit masuk ke dalam Royal Q ni. Orang yang bayar subscription robot pun masuk dalam Royal Q. Jadi katakanlah untung kasar ini, kata ni saya nak bagi anda yang nak bagi anda faham. Katakanlah untung kasar Royal Q pada bulan itu bulan tu 100 juta lah contoh dengan sewa robotnya, dengan keuntungan trade-nya 100 juta. Daripada 100 juta tu dia bahagi 80% balik, dia hantar balik pada komuniti dalam bentuk bonus ataupun bonus affiliate tu tadi yang kita dapat V1, V2, V3 tu. 80% dia peruntungan dia ambil dan 20% dia duit tu pergi pada platform Royal Q untuk dia untuk maintenance, untuk bayar gaji staff, bayar gaji programmer, untuk maintain dan sebagainya. Tapi dalam portion yang besar 80% dia bagi balik pada kita. That's why hari ni kalau kita tengok orang yang buat Royal Q ni memang luar biasa. Jadi kalau duit pun dapat banyak, dan kalau kita tengok pun orang-orang Royal Q ni, kalau anda kenal lah secara live, anda boleh datang sini nanti, insyaAllah kita akan ada program-program live lepas ni. Mungkin online pun ada, yang live secara offline pun ada. Anda boleh berjumpa sini dengan dia orang, ahli-ahli V1, V6 kita, pemimpin-pemimpin hebat kita dalam region. Anda boleh tengok orang ni luar biasa hamba, luar biasa baik. Kerana that's why hari ni kalau kata program-program macam Banjir ni memang cukup macam Mahimin cakap tadi, cukup terharu. Cukup terharu. Pasal kadang-kadang kita ni tak fisik lagi ni. Dia orang ni kadang-kadang, saya ni kita pun ada malas kita juga. Kita dah pergi sama-sama ke apa. Kita baru ambil angin, baru lepas makan, tengok fisik ni dah. Dengan berlumpur-lumpur dah tak buat kerja, tolong menyapu selut dan sebagainya. Malu kita orang-orang hebat, patutlah dia hebat. Patut Allah murahkan rezeki, Allah kurniakan rezeki yang melimpah ruah pada dia. Setakat nak bantu orang, nak bantu insya-Allah. Insya-Allah setakat ilmu memang confirm tak kedekut itu fisik. Okey, jadi itu sajalah saya rasa perkongsian saya rasa hari ini, dan saya kata kita pulangkan balik program ini pada pada MC kita, Puan Mahimi kita. Silakan. Terima kasih Mahimi. Baik, terima kasih banyak bang. Terima kasih, saya ucapkan satu perkongsian yang sangat jelas dan ringkas. Bagi saya memang